Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 19 Oktober 2023. Berobjektifkan perkongsian amalan terbaik, Simposium Serantau Komunikasi Sosial dan Perubahan Tingkah Laku Asia Pasifik SBCC pertama 2023 diadakan di Kota Kinabalu. Antara 17 pengisian yang disusun atur termasuk pembentangan lisan, forum, sandbox dan sesi meja bulat. Simposium 2 hari anjuran bersama UNICEF Malaysia, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Putra Malaysia ini dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur yang diwakili pembantunya Datuk Abidin Madingkir. Apa juga resolusi yang diperolehi daripada simposium ini mungkin akan dikemukakan kepada pihak kerajaan. Jadi pihak kerajaan akan meneliti dan mungkin mengguna pakai apa juga pandangan yang terdapat dalam resolusi tersebut. UNICEF is really invested in SBC because we really see it as a fundamental way, an important strategy to ensure the realization of all rights for all people, including children. Satu platform kepada penyelidik, aktivis, malah juga pihak berkuasa, khususnya agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, berkongsi pengalaman dan pengetahuan khusus untuk memastikan bahawa kanak-kanak khasnya dan juga masyarakat sama-sama diberikan perhatian dari segi peluang untuk hidup dan dijaga kebajikan. I think the changes that I want to see is that I'm able to apply SBCC more effectively in the programs so that we can actually see concrete impact in the issues that we're working. Simposium bertemakan membuka potensi SBCC untuk pembangunan dan ketahanan komuniti di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan, menghimpunkan lebih 150 profesional, pemimpin dan pemikir dari seluruh dunia. Lembaga Koko Malaysia LKM sedia jalin kerjasama dengan kumpulan Teguan bagi meningkatkan pengeluaran produk berasas koko. Turut dirancang pelaksanaan program penambahbaikan produk koko. Pengerusi Lembaga Pengelola LKM, Datuk Mat Bali Musa menyatakan perkara berkenaan ketika lawatan bersama Ketua Pengarah LKM, Datuk Dr. Ramli Kasin ke Teguan Coco Village di Tawau. Perkampungan koko yang turut menjadi tumpuan pelancong ini meliputi ladang kokonya sendiri, kilang pemprosesan yang menghasilkan kira-kira 62 produk koko dan coklat. Tempat ini adalah merupakan tempat pelancongan yang terbaik dan kita juga telah tempat ini didatangi oleh pelbagai pelancong, contohnya sementara tadi ada pelancong dari Itali, daripada Korea dan banyak tempat. Dan ini sekurang-kurangnya memberikan penyuntik semangat khususnya kepada pengusaha kita supaya dapat mempergiatkan lagi usaha murni ini untuk mempromosikan negara kita Malaysia ini. Kita untuk memperkenalkan satu lagi produk daripada koko yang sering kita katakan iaitu farm to table ataupun tree to bar. Kita juga dapat memberikan satu pengajaran ataupun satu pembelajaran kepada pengunjung-pengunjung tentang bagaimana dihasilkan coklat, pokok koko dan sebagainya. Dan ini adalah satu yang terbaik yang kita akan terus memberikan tumpuan di pihak lembaga koko lah. Sementara itu, menurut Timbalan Pengerusi Eksekutif Kumpulan Teguan, Datuk Hong Kim Fah, ketika ini pihaknya hanya mengeluarkan produk koko untuk pasaran dalam perkampungan berkenaan sahaja, antaranya aiskrim, kek, minuman, tepung koko dan biskut. Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS akan menyalurkan peruntukan khas membaiki pembetung dan jambatan rosak akibat banjir di Kampung Saliku Nabawan. Pengurusinya Datuk Gani Yasin berkata usaha dijalankan bagi membantu penduduk terjejas. Saya juga membawa saya punya pengurusan kanan daripada SLDB untuk meninjau jalan daripada Pagalungan ke Saliku itu, di mana sebelum ini pihak SLDB menyelenggara jalan ini, dan oleh sebab bencana alam yang kita hadapi baru-baru ini, banyak jambatan-jambatan dan juga kalbat yang hanyut akibat daripada hujan yang luar biasa lah.
dan kita akan memantau dan kita akan cuba untuk memperbaikilah jalan-jalannya. Datuk Gani yang juga Wakil Rakyat Nabawan memberitahu Kampung Saliku yang turut menempatkan sebuah ladang milik LKTNS adalah kira-kira 20 km melalui Jalan Pagalungan. Pada 27 September lalu, pihak Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Nabawan telah memohon bantuan 3 helikopter bomba dan polis dengan kerjasama pihak Badan Bukan Kerajaan Forces of Love untuk menghantar bantuan makanan ke 9 kampung di Mukim Pensiangan yang terputus hubungan akibat tanah runtuh kesan banjir. Program Young Entrepreneur Strive for Success YES merupakan platform terbaik memupuk budaya keusahawanan pelajar dengan menggalakkan penciptaan produk baru atau bernilai tambah. Ia juga memberi pengiktirafan kepada koperasi sekolah menghasilkan produk berkualiti dan berpotensi besar. Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Sabah, Matthias Kundapin, mahu lebih banyak koperasi sekolah menyertai YES. Selain menjalin kerjasama sesama koperasi atau pihak ketiga, terdiri agensi kerajaan atau swasta untuk mengembangkan perniagaan. Beliau yang berucap merasmikan penutupan YES peringkat negeri memaklumkan setakat 2022 terdapat 230 koperasi sekolah di Sabah disertai 197,234 orang dengan jumlah aset lebih 26 juta ringgit dengan keseluruhan perolehan lebih 20 juta ringgit. Dalam pada itu, Koperasi SMK Desa Kencana Berhad Lahad Datu diumum johan pertandingan YES sekaligus memenangi hadiah wang tunai, piala, plak dan sijil penyertaan. Seterusnya layak ke pertandingan peringkat kebangsaan pada 14 hingga 15 November depan. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi Koperasi SMK Tansau Penampang dan Koperasi SMK Limbanak Penampang. Program Turun Padang pelbagai agensi kerajaan di luar bandar pendekatan terbaik merapati penduduk. Ia juga dapat mendidik masyarakat setempat agar prihatin terhadap dasar-dasar kerajaan. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Nabawan, Dixon Andipai berkata ia juga media memberi kefahaman jelas dan sahih mengenai inisiatif kerajaan termasuk dasar-dasar dalam Belanjawan 2024 yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini. Beliau berucap merasmikan program kesedaran pengguna bijak dan isu semasa bersama komuniti masyarakat dan gerakan pengguna daerah Nabawan berharap program seumpama diperluas ke semua kawasan. Program anjuran Jabatan Penerangan ini antara lain turut melibatkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Tekun Perkeso dan Pertubuhan Beladang Kawasan. Sebutan penduduk kampung yang cukup menggalakkan dan juga ceramah-ceramah daripada pihak agensi ataupun jabatan yang kita jemput pun memang mendapat sambutan daripada kita punya penduduk di sini. Kita berharap program-program seperti ini kita akan dapat laksanakan dengan kolaborasi daripada agensi dan juga jabatan di daerah Nabawan. Kalau tidak program, saya pun tidak tahu apa-apa yang dikemukakan oleh agensi-agensi yang berkenan. Sekarang baru tahu ada bagian dari masyarakat ingin minat juga lah. Ya, terima sekali penganjur dan terima kasih atas program seperti berikut. Karnival Sukan Kukusan 2023 KSK 23 berjaya menghimpunkan lebih 1,500 belia dari seluruh Tawau dan Kalabakan menerusi 15 jenis sukan dipertandingkan. Karnival anjuran pejabat adun Kukusan berlangsung 3 hari di Kompleks Sukan Tawau. Adun Kukusan Rina Jainal memberitahu pihaknya akan berusaha untuk menjadikan karnival ini sebagai acara tahunan dengan melibatkan kerjasama semua pihak termasuk agensi dan jabatan kerajaan serta syarikat berkaitan kerajaan GLC. Hasilnya kita dapat melihat semua pelibatan belia di dalam satu bumbung. Jadi ini yang memang kita harapkan dan memang ini yang kita punya objektif kita dalam melaksanakan program ini. Ini adalah peluang untuk kita bersama-sama menyatukan komuniti di antara Tawau dan Kalabakan.
Beliau yang juga setiausaha politik Menteri Keuangan Negeri ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan karnival berkenaan di Tawau. Tambahnya, selain menonjolkan bakat sukan dalam kalangan belia, penganjuran karnival ini juga memberi ruang kepada hampir 50 peniaga untuk menjana pendapatan. Baik, Berita Pagi Sabah edisi Kamis berakhir di sini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak.